Okey, baik. Kalau ikutnya kita dah habis bab 4 itu bab elektromagnet. So, sepatutnya kita masuk bab 5 lah. Elektronik. Jadi sebelum kita masuk bab elektronik ini, so kita nak review lah satu ataupun dua soalan yang saya beri guna modul pada minggu lepas. Modul jadi Ampera. Okey. Saya pilih lah mana saja soalan. So saya contoh macam saya nak pilih soalan nombor 5 ya. Okey. Soalan nombor 5 ni soalan biasa lah, soalan biasa keluar. Kita tengok suara saya di sikit sebab saya sesimul. Tak tahu sebab apa. Okey. Raja 51 menunjukkan sebuah motor arus terus. Okey, kalau dia tak sebut arus terus pun sepatutnya awak kena tahu. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok sama ada yang pertama dia guna bateri. Bateri tu kita kena tahu bateri adalah arus terus. Sumber yang menjana elektrik arus terus. Okey, kalau dia beri gini, dia buat bulat gini, betul, ada logo sinusoida tu. Okey, katakan dia bagi terang. Okey, logo ni adalah logo arus ulang alik, AU. Nah, kalau dia beri bateri, bateri ni adalah arus terus. So, kita boleh tahu dah situ. Ataupun yang kedua, kita boleh tengok sekarang ni dia guna commutator. Kalau commutator pun dia guna arus terus. Katakanlah bateri ni dia tak beri. Dia tak buat logo bateri gini, dia tahu. Dia cuma kata sumber kuasa. Sumber kuasa. Dia tak beri pun logo bateri. Jadi kita tak tahu lah. So dengan kita tak tahu tu, cara lain kita nak tengok sama ada motor tu motor arus terus ke arus ulang alik, kita tengok dia guna apa. Dia guna commutator ke, dia guna gelang gelincir. Sekarang ni dia guna commutator. So kita proof lagi ataupun terbukti lagi bila dia guna commutator dalam masa yang sama ada bateri. Dan dalam soalan ni dia nyatakan. So tak ada tipu muslihat dah. Motor tu adalah motor arus terus. Okey, arus terus yang menggunakan magnet, yang menggunakan bateri. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud medan magnet? Soalan dia yang pertama apa? Guna highlighter pula. Dia berwarna. Alah, tak boleh guna itu. Okey. Apakah maksud medan magnet? Medan magnet tu adalah, kalau medan mesti awak kena sebut perkataan yang pertama adalah kawasan. Kawasan. Tak. Kawasan apa? Kawasan objek bermagnet. Objek bermagnet tu macam mana? Macam besi, macam kubra, tak? Kawasan di mana objek bermagnet dikenakan daya. So kawasan medan magnet ni, kalau ada objek yang bermagnet seperti sebut besi ke, kalau kita tabur sebut besi tu dikenakan satu daya, sama ada dia ditarik ataupun ditolak.
Okay. Dia berbeza dengan medan elektrik. Medan elektrik itu kawasan kawasan objek yang bercas. Objek yang bercas dikenakan daya. So beza antara medan magnet dengan medan elektrik, beza dia ni je, objek bermagnet. Kalau medan elektrik, objek bercas. Bercas seperti abu-abu lah. Okey, Raja menunjukkan pandangan kereta rentas bagi gelung dan magnet motor AT. Okey, dia ambil kereta rentas sini lah. Dia pandang mata dia ni ke sini. Dia memandang gini. So bila dia tengok tu ada magnet utara selatan. Okey. Dan di tengah-tengah dia ada dua dawai, satu dawai masuk X, satu dawai yang keluarkan arus. So sini dia suruh tentukan daya yang bertindak ke atas ke gelung. Okey, soalan sini dia suruh lukis medan magnet paduan. Okey, medan magnet paduan. Yang pertama, awak kena tahu cara nak cari medan magnet bagi dawai pembawa arus dulu lah. Dawai pembawa arus, kalau dia masuk gitu, arus yang mengalir daripada X ke Y, okay, daripada X ke Y, kita pandang dia daripada depan, kita akan nampak X ni lah, sini. Ni. Maksudnya kalau kita pandang lurus gitu, maksudnya dawai daripada X ke Y, arus dia. So nak cari arah medan dia, kita kena guna petua genggaman tangan kanan. Genggaman tangan kanan. So genggaman tangan kanan, ibu jari ni tunjuk arah arus yang mengalir daripada X ke Y. Maksudnya dia masuk ke dalam, tunjuk ke dalam. So 4 lagi jari kita ni menunjukkan arah ikut jam. So X ni sini, arah ikut jam. Gitu. Arah ikut jam. Lepas tu, hak ni pula, hak titik ni tu menunjukkan arus yang mengalir daripada Y ke X. Arus yang mengalir daripada Y ke X. Jadi ibu jari kena tunjuk ke arah diri kita. Sebab dia keluar daripada belakang ke depan. So kita kena tunjuk ke arah jari kita, ke arah diri kita, ke arus ataupun medan magnet yang terhasil adalah lawan jam. Lawan jam. Gitu. Okey. So kita dah ada dua medan magnet. Okey. Maka kita boleh lukislah dia punya medan magnet paduan. Okey. Kalau medan magnet daripada magnet yang tetap ataupun magnet yang dah wujud sebagai magnet, arah medan dia mesti daripada utara ke selatan. So kita letak pen kita tu daripada utara tu. Utara, mari sini, mari dia ikut. Sampai sini dia ikut lagi. Gitu. Sama juga ni, mari dia ikut. Sama juga ikut. Okey, maka sini wujudlah medan lastik dia panggil. So medan lastik tu ke arah mana? Dawai ni satunya satu dia akan ditolak ke atas, satu lagi akan ditolak ke bawah. So nama benda dah, ni akan bertindak sebagai
motor. So dia akan berputar. Dalam ni dia akan berputar. Satu ke bawah, satu lagi ke atas. So dia akan berputar. Pusing, 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 pusing. Sehinggalah kita tutup Swiss. So dalam soalan sini tunjukkan arah. So kita dah tunjuk arah daya F. Satu ke bawah, satu lagi ke atas. So dua matah kita dapat situ. Right. Yang pertama kita kena tentukan arah medan magnet dalam dawai yang membawa arus. Yang kedua barulah kita ikut flow dia. Flow daripada utara ke selatan, ikut arus, arah medan tu. Okey. Soalan ni soalan pengubahsuaian. Maksudnya soalan dia suruh kita mereka cipta ataupun mengubah supaya berlaku lebih baik. Buat inovasi sikit lah kan. Okey, soalan dia tanya pengubahsuaian perlu dilakukan untuk membuat motor itu berputar dengan lebih laju. So berputar dengan lebih laju. Okey, seperti yang kita belajar, untuk berputar lebih laju, kita ada beberapa faktor yang kita boleh ubah. Antaranya kita boleh tambah bateri. Kita tambah bateri. So bilangan bateri itu kita kena guna lebih banyak. Sebab apa kita nak guna lebih banyak? Sebab bila bateri banyak, voltan tinggi. Bila voltan tinggi, tenaga yang dibekalkan lebih tinggi. Tenaga tinggi. Bateri banyak. Sebab voltan bertambah kan. Okey, bilangan lilitan. Bilangan lilitan sini ni. Sini. Kalau boleh kita nak bilangan lilitan yang lebih banyak. So bilangan lilitan lebih banyak. Sebab apa nak lebih banyak? Medan magnet lebih kuat. Medan magnet lebih kuat. Bila medan magnet lebih kuat, daya lebih. Ataupun daya lebih tinggi. Daya lebih tinggi. Macam kita guna magnet kuat dengan magnet lemah. Kalau kita nak tarik besi, kita guna magnet yang kuat, dia akan menghasilkan daya yang lebih tinggi. Dia tarik. Dia tarik. Nak lebih kuat tu, kita kena guna bilangan lilitan yang lebih banyak. Semakin banyak bilangan lilitan, semakin kuat medan magnet yang terhasil. Sebab apa medan magnet terhasil lebih kuat? Sebab bila bilangan lilitan banyak, rintangan dia semakin berkurang. Bilangan dia semakin berkurang. Bila bilangan semakin berkurang tu, dia lebih kuat. Okey, bentuk magnet. Sekarang ni dia menggunakan magnet yang petok macam ni je. Kalau dalam motor awak beli kereta mainan tau. Dalam dia ada motor kan. Okey, awak buka dalam motor tu, macam mana bentuk dia adakah bentuk dia petok macam gambar rajuh ni? Bulat. Boleh kita guna petok tapi dia punya kekuatan tu tak berapa kuat. Biasanya dia guna magnet yang macam ni, bulat gini. Sebab apa dia buat magnet bulat ada jejari, ada lengkung gini. So dalam soalan, sama ada bentuk magnet ni awak boleh lukis ataupun awak boleh tulis magnet lengkung, magnet bulat pun boleh, lengkung boleh. Maksudnya kita nak bagi tahu bahawasanya magnet tu bukan bentuk petok. Ataupun awak lukis gini, gitu pun boleh. Sebab apa kita nak magnet yang berbentuk lengkung macam ni? Okey, bila kelebihan magnet yang berbentuk lengkung, medan magnet dia macam ni. Macam ni. Okey. Dekat luar ni ada sedikit lengkungan.
Berbanding dengan hot petok macam ni, dia lurus dan dia satu melengkung ke atas gitu. Melengkung ke atas. Right, dia hot petok. Kalau hot ada lengkungan dalam dia, dia akan melengkung sedikit ke dalam. Sedikit ke dalam. Bila ada dawai dalam ni, dawai yang berputar. Awak nampak tak putaran dia tu akan terkena pada semua medan magnet. Berbanding dengan hot ni, kalau ada putaran, dia putar gini. Akan ada medan magnet yang tidak terlibat. Nampak tak hot ni? Ni apa tak boleh mengukur ni? Ni tidak terlibat ni. Ni berbanding dengan magnet yang melengkung, semua medan magnet dia tu digunakan. So jawapan sini awak kena jawab dan hafal ni. Sebab apa kita menggunakan magnet bulat ataupun melengkung? Sebab dia boleh hasilkan medan magnet berjejari. Nama dia medan magnet berjejari. Jadi kalau ada dawai yang berputar antara magnet kutub utara dengan kutub selatan tu, semua medan magnet akan berhubung ataupun akan dipaut. Nama dia medan magnet dipaut. Okey, semua medan magnet dipaut. Kalau berbanding dengan magnet kekal yang bentuk dia segi empat, okey, akan ada medan magnet yang tidak dipaut terlebih. Macam X dengan Y. So itulah kelebihan dia. Macam kita nak buat transformer, kita belajar sebelum ni. Transformer, kalau boleh semua medan magnet dia tu dipaut. Tak? Ataupun tiada kebocoran flux magnet. Tak ada magnet yang bocor. Medan magnet yang bocor, tu kelebihan dia. Maka putaran dia lebih laju. Okay. Kalau tengok kipas saya sekarang, pusing, punyalah laju tak? Disebabkan oleh dia punya pautan magnet tu semua terlibat. So kita tak rugi dia punya tenaga. Tenaga kalau bateri tu beri 80 joule contohnya. Semua 80 joule tu digunakan untuk menghasilkan tenaga kinetik. Kinetik yang berputar kan. Okay, kalau kipas dia akan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Kalau kita gunakan magnet yang segi empat, mungkin 80 joule tu sikit akan terbazir. Terbazir sebab apa? Sebab medan magnet tidak dipaut. Okey, harap semua faham. Okey, bahagian B kalau kita tengok ni adalah transformer. Okey, kita tengok rajah 1.1 menunjukkan sebuah metul berlabel 12 volt 24 watt. Okey, apa maksud 12 volt 24 watt ni? Okey, itu bermaksud metul tu boleh menghasilkan tenaga 24 joule dalam masa 1 saat apabila dibekalkan 12 volt voltan. Kalau kita bekalkan dia 12 volt voltan, dia akan hasilkan 24 joule sesaat tenaga. Dalam masa 1 saat tu 24 joule dia akan terbakar. Okey, disambung kepada kepada output sebuah transformer. Okey, transformer ni kita tahu dia akan menukarkan voltan daripada sama ada voltan tinggi kepada rendah ataupun rendah kepada tinggi. So kalau dalam soalan ni dia nak 12 volt sajalah. Dan plug kat rumah kita tu 240 volt. Biasa je 240 volt.
So kita kena guna transformer yang menurunkan voltan daripada 240 turun kepada 12 volt. Baru metal ni berfungsi dengan sempurna. Kalau kita tak guna transformer, dia nak 12 volt je, kita pergi sambung 240 volt, apa akan jadi pada metal? Metal tu akan terbakar. Right? Okey, soalan yang pertama, namakan jenis transformer. So, soalan mudah je, kalau tengok sini banyak, sini sikit. So transformer tu adalah transformer injak turun. Okey, jangan saya beri jawapan ni. Jangan dalam periksa awak tulis gini pula. Kalau bahagian B dalam periksa kena tulis di kertas kajang dah, kertas lampiran. Jadi awak kena tulis betul-betul lah, tulis nombor soalan 9. A1 transformer injak turun. Kena tulis gini lah dalam periksa kan. Okey, terangkan prinsip kerja transformer. Okey. Terangkan prinsip kerja ni, kita kena cerita. Yang pertama, sumpat markah 4 poin sepatutnya. Okey, transformer ni dia ada litar primer dan sekunder. Sini primer, sini sekunder. Okey, primer dan sekunder. So kita kena cerita macam mana primer berfungsi, macam mana sekunder berfungsi. Okey, yang pertama dia kena guna arus ulang alik. Okey, kalau transformer ni dia kena guna arus ulang alik. So kita akan mulakan dengan perkataan apabila lah. Apabila arus ulang alik disambung kat mana? Pada litar primer. Okey, bila disambung pada litar primer ni, arus ulang alik ni kita kena faham dia fungsi dia macam mana. Dia pertama dia positif, lepas tu dia negatif, positif, negatif. Tu arus ulang alik. So bila arus ulang alik ni disambung, kitar pertama arus mengalir positif. Kita anggap belah atas tu positif, belah bawah tu negatif. Okey. Kitar arus pula dah. Kitar pertama arus mengalir positif. Okey. Arus mengalir belah atas. Okey. Dan markah yang kedua, bila dia mengalir, ada arus mengalir dalam gegelung, apa akan jadi? Okey, gegelung primer akan jadi magnet sementara. Okey, bila arus mengalir belah atas, gegelung tu ada arus, dia akan jadi magnet sementara. So, poin yang ketiga, kitar kedua, tadi kitar pertama tak? Kitar kedua arus mengalir songsang. Okay, arus mengalir bahagian bawah pula. Arus mengalir daripada mula-mula ni mengalir bahagian atas. Lepas tu kitar kedua dia mengalir bahagian bawah pula. Tu beza antara arus ulang alik dengan arus terus. Kita kedua arus mengalir songsang. Bila arus mengalir songsang, magnet tadi dia jadi magnet dah, ada arus. So magnet tu akan bertukar kutub. Dia jadi magnet. Magnet ni mesti ada utara dan selatan. Tapi tiba-tiba dia bertukar arah pula arus tu. Magnet pun akan bertukar lah. Daripada utara jadi selatan.
So dia bertukar kutub. Okey, yang keempat, pertukaran kutub ataupun perubahan magnet, perubahan kutub magnet menyebabkan berlaku pemotongan flux dalam litar sekunder. So berlaku pemotongan flux dalam litar sekunder, maka terhasillah arus aruhan. Dan markah yang kelima, sini ada markah kelima, terhasil DGE aruhan. Ataupun DGE aruhan ni boleh awak gantikan dengan arus aruhan. So sini akan dapat 5 markah. Tak, tapi maksimanya dia akan beri 4 markah saja. Cikgu. So, ya. Boleh cikgu tunjuk laluan dia? Okey, macam ni kan. Potong. Okey, yang pertama arus mengalir positif. Katakan saya letak dia arus ulang alik ni dia tak ada positif negatif, tapi kita anggap belah atas ni positif, belah bawah negatif. Okey, pada kitar pertama arus mengalir positif, dia mengalir gitu tak, sehinggalah dia melengkapkan 1 litar. Melengkapkan 1 litar. Okey, prinsip dalam gegelung ada arus, dia akan menjadi magnet tak. Okey, magnet tu ada kutub utara dan selatan. Okey, macam mana nak cari kutub utara dia? Kita menggunakan genggaman tangan kanan. 4 jari ni tunjuk arah arus dalam gegelung. So dia tunjuk ke arah kanan kita tak? So ke arah kanan. So ibu jari ni akan tunjuk ke atas. Maka magnet akan terhasil utara belah atas, selatan belah bawah. Nampak tak? Teras besi dia ni berhubung. Okey, berhubung ni. Okey. Berhubung. Okey, jadi utara belah atas, selatan belah bawah. Itu kitaran yang pertama. Tiba-tiba arus ulang alik ni dia bertukar arah. Tak? Arah dia mengalir belah bawah pula. Dia mengalir daripada bawah. Mari naik sini, naik. Sampai sini. Okey. Jadi magnet tu akan bertukar kutub. Asalnya bawah ni selatan. Tu dia jadi utara. Sini jadi selatan. Okey. Jadi pertukaran magnet tu kejap utara, kejap selatan, utara selatan. Seolah-olah ada magnet yang keluar masuk. Utara selatan. Keluar masuk pada gegelung sekunder. Keluar masuk, maka terhasillah pemotongan flux. Bila berlaku pemotongan flux, akan ada arus yang mengalir pada gegelung sekunder. Itu cara kerja transformer. Berlaku aruhan elektromagnet. Okey, seterusnya B, hitungkan arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. Okey. Kita tengok gegelung sekunder ni disambung dengan mentul tak? Mentul dia kata 12 volt 24 watt. Watt tu adalah power tak? Power. Rumus bagi power P P sama dengan VI. Tak? Rumus bagi power. Kuasa adalah voltan darab dengan arus. Maka kita boleh guna ni 12 volt, 24 watt ganti dalam rumus.
So sini 24, voltan dia 12, arus kita nak cari. Boleh? So arus dia adalah 24 bahagi 12, 2 ampere. Okey, 2 ampere dah. So ni nilai dia. Okey, menjawab soalan 1. So soalan 2 pula, kuasa input pula. Kuasa input, tapi dia beri sini apa? Kecekapan transformer adalah 90%. Kecekapan ni rumus dia adalah kuasa output per dengan kuasa input darab 100%. So dia kata kuasa output bagi kuasa input darab 100% bersamaan dengan 90%. Dia kata ya. So kuasa output kita ada dah ni 24 watt. Ganti je 24 per dengan berapa kita tak tahu kuasa input kita nak cari darab 100% sama dengan 90. So maka kita dapatlah 24 bahagi 0.9. Maka kuasa yang kita dapat adalah 24 bahagi 0.9 dia adalah 26.67 watt. Ni jawapan. Boleh? Tak boleh lah kan? Patutnya kena boleh. Sebab awak dah try buat sepatutnya. Tapi tak tahu lah. Buat ke tak tahu. Tengok ke tak tahu. Agak-agak tengok lah. Bukan semua anak murid saya ni bukan semuanya malah lah. Ada orang rajin. Ada orang sederhana rajin. Ada orang banyak kerja sibuk omong. Itulah kehidupan kita ni. Cikgu. Ya. Memang markah pengiraan banyak Banyak. Kadang-kadang satu soalan macam soalan gini je. Kadang-kadang 5 markah. Kalau ketah 2 lah. Kalau ketah 1 tu pengiraan dia 1 markah je lah. Sebab satu soalan 1 markah. Soalan pengiraan. Tapi yang paling mencabarnya ketah 1 kalau pengiraan. Sebab apa? Sebab kita ada pilihan dah. A, B, C, D ya. Tapi antara A, B, C, D tu dia ada disruptor dia panggil. Disruptor tu apa? Pengacau. Kalau kita salah tekan kalkulator, keluar A. Kalau tekan kalkulator betul, keluar B. So pengacau dia tu main peranan. Kadang-kadang kita kira macam betul tu. Betul tu itu saya kira tu. Ada dalam jawapan. Memang ada. Tapi mungkin awak salah masuk nilai ke. Tu bahaya dia kata 1. Kalau kata 2 kita tak ada tu kan, kita boleh jawab sama ada betul ataupun salah. Kita tak ada mungkin kalau tak dapat markah markah jawapan yang betul, kita boleh dapat markah jalan pengiraan. Kalau kita 2 ni itu kelebihan kita 2. Ya. Tak apa, kita akan buat daripada semasa ke semasa, kita akan buat banyak latihan lah. Okey, so hari ni sikit je saya nak masuk nak klik pun tak boleh. Apa hang itu lah. Allah. So kita nak hari ni kita nak masuk bab 5. Tamat. Okey. Kita nak masuk bab 5 iaitu bab elektronik. Bab elektronik ni dia kurang pengiraan tapi dia perlukan pemahaman. Pemahaman kita nak buat suatu litar elektronik. Tahu? Macam mana sebuah komputer tu boleh berfungsi, sebuah handphone boleh berfungsi. Ada benda dalam dia. So ni kita akan belajar.
Okay, macam mana boleh menghasilkan image lah. Okay, di awal-awal basic-basic dia tu, macam mana penghasilan image oleh screen komputer. Right. Okay, yang pertama kita akan belajar pasal elektron. Okay, elektron. Okay, semua objek, lagi-lagi, terlebih-lebih lagi logam, dia ada elektron di dalam dia. Dalam contohnya saya ada ni, kepingan logam. Dalam logam ni ada elektron. Okey. Tapi elektron tu tak boleh bergerak. Sebab apa dia tak boleh bergerak? Dia tak ada tenaga. Jadi macam mana kita nak gerakkan elektron? Kita kena beri tenaga pada dia. Okey Katakanlah elektron tu duduk di dalam, masih lagi di dalam zarah-zarah dia ni. Kita nak keluarkan dia, ada beberapa kaedah. Yang pertama, kita kena panaskan logam tersebut. Okey. Bila saya panaskan logam, okey, elektron dalam logam ni akan keluar ke permukaan. Okey. Maka menghasilkan satu pancaran elektron dia panggil. Okey, pancaran elektron ataupun nama lain dia adalah pancaran termion. Pancaran termion yang menghasilkan sinar katod. Sinar katod tu apa? Elektron tu lah. Okey. Saya panaskan permukaan logam, elektron akan keluar, naik ke permukaan logam. Okey. Nama dia pancaran termion. Okey. Dia naik ke permukaan, adakah dia akan bergerak ke merata-rata? Tak. Dia duduk di permukaan saja dulu. So jadi saintis buat kajian lagi. Maka dia kata elektron ni boleh digerakkan daripada permukaan ke satu tempat lain sekiranya wujud beza upaya yang tinggi. Beza upaya tu apa? Tenaga lah. Lebih tenaga. Contoh macam saya nak bergerak daripada satu tempat A ke B. Tak, saya kena ada beza upaya. Saya kena ada keupayaan untuk itu. Kalau tak ada keupayaan, duduk tempat tu je lah. Right. So maka sini nak menggerakkan sinar katod. Sinar katod tu positif ke negatif? Katod adalah negatif sebab elektron kan. Elektron charge dia adalah negatif. Tak? Jadi kalau dia nak bergerak, dia kena ada beza upaya. Mesti ada satu yang menarik dia, beza upaya, iaitu apa? Terminal positif. So sini kita akan bekalkan dia kepada VLT, voltan lampau tinggi. Voltan yang tinggi, maksudnya beza upaya yang tinggi. So kita letak sini, maka elektron yang di permukaan satu ni, bila mempunyai tenaga keupayaan tinggi, dia akan dipecutkan. Itu kita panggil pecutan elektron. Okey, pecutan elektron. So kita nak pecutkan dia, kita kena sambung kepada voltan lampau tinggi kan. Okey. Mesti awak kata, macam awak benda nak pecut elektron. Nanti tu tak sampai lagi. Tak sampai tempat dia. Okey. Yang pertama ni, terdapat banyak elektron bebas daripada seutas dawai logam seperti filament tungsten. Filament tungsten tu adalah logam yang panas. Okey. Maka elektron daripada logam tu akan keluar ke permukaan. Okey. Suhu filament tungsten akan meningkat. Elektron bebas itu akan mempunyai tenaga kinetik yang cukup untuk terpancar keluar daripada permukaan logam. Keluar ke permukaan logam. Right? Okey. Nama dia pancaran termion. Yang pertama, awak kena tahu. Pancaran tu nama dia pancaran termion. Okey, next. Okey, bila dia dah keluar ke permukaan, okey, dalam tiub kaca vacuum, elektron dapat memecut ke anod. Bila ada anod ni, sini. Ni positif, anod positif lah. Tanpa berlanggar dengan molekul udara
udara, maka tiada kehilangan tenaga. So dia boleh dipecutkan lebih laju lagi jika kawasan tu adalah kawasan vacuum. Vacuum. Sebab tu dalam mentol dalam mentol tu tak ada udara, dia kawasan vacuum supaya elektron senang dipecut. Kan? LED ke apa ke, dia supaya senang dipecut. Okey, bila dah dia pecut, okey, alur elektron yang berkelajuan tinggi ni kita panggil sinar katod. Okey, ni kalau tengok alur ni, dia berkelajuan yang sangat tinggi. Okey, dia dipecutkan kepada anod. Sebab seperti yang kita tahu, kalau kita nak hasilkan arus elektrik, mesti ada pergerakan elektron. Sebab arus tu maksud dia adalah kadar pengaliran cas. Cas tu apa? Cas tu elektron lah. Right. So dia nak pecutkan elektron tu. Okey, elektron ni pula kelebihan dia bila dia berlanggar dengan skrin pendaflor macam di TV tu lah. Kan kalau awak tutup kan dia macam ada satu lapisan gitu lah, lapisan hitam gitu okey. Lapisan skrin pendaflor tu dia letak bahan kimia sebenarnya, bahan kimia. Jadi bila elektron melanggar skrin pendaflor, dia akan menghasilkan cahaya. Okey, cahaya. Okey. Ciri-ciri sinar katod boleh dikaji menggunakan tube pemesongan palang maltis. Palang maltis dalam makmal ada ni, palang maltis. Okey. Di depan dia ni ada satu palang yang berbentuk salib gitu lah. Biasalah orang Kristian dia buat alat mesti dia nak mengutamakan agama dia lah. So dia letak gambar salib. Tak semestinya salib, kita letak benda lain boleh, nak letak benda bulat ke, benda petok ke, tak ada masalah. Tapi palang maltis ni dia buat dalam bentuk salib ni. Tak apalah kita lupakan salib tu, kita nak belajar ilmu saja kan. So bila ada elektron mengalir daripada belakang ke depan, bila dia melanggar logam, dia akan diserap. Tapi yang tak melanggar logam ni, dia lalu ke celah-celah ni, bila dia melanggar skrin pendaflor, dia akan menghasilkan cahaya. Cuba awak tengok ni, dia akan hasilkan bayang-bayang. Bayang yang berwarna hijau. Okey, cahaya tu cahaya yang berwarna hijau. Tu menunjukkan elektron melanggar skrin pendaflor. Bila dia langgar skrin pendaflor, dia akan keluarkan cahaya. Dan bayang-bayang tu menunjukkan elektron tu dihalang. Macam cahaya lah, cahaya dihalang, dia akan hasilkan bayang-bayang. Tapi kelebihan dia pada elektron ni lebih banyak lah. Okay. Lagi, antara sifat-sifat dia, dia boleh dipesongkan. Okay. Elektron ni, dia boleh dipesong. Asal dia tak, kalau kita letak satu garis, dia bergerak lurus sahaja. Tapi cuba kalau kita letak medan elektrik, ada positif, ada negatif, plug positif dan negatif. Kelihatan dia akan terpesong ke atas, ke arah positif. Dia akan terpesong ke arah positif. Kalau kita letak positif dekat bawah, dia akan terpesong ke bawah. Aliran elektron tu, pergerakan dia. Dia boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Okey. Palang maltis tadi, palang maltis sebab dia memang berfungsi dekat apa? Pendaflor tu saja. Lalu benda lain dia melanggar tapi kita tak nampak kesan dia lah. Kalau kita letak skrin pendaflor, kita akan nampak dia akan keluar cahaya hijau, cahaya merah, cahaya kuning. Itu bergantung kepada bahan kimia diletak pada permukaan pendaflor. Ini awal-awal penghasilan TV zaman dulu, dia guna CRK dia panggil. CRK tu,
CRO, cathode ray oscilloscope. Kalau tengok TV zaman dulu kan dia ni skrin dia, lepas tu dia panjang ke belakang gitu lah. Sekarang ni dia tak guna dah, dia guna LCD dia flat gitu je, flat je, skeping je. Zaman dulu dia guna CRO, cathode ray, sinar kathod ni lah. So hari ni kita nak belajar ni adalah bagaimana teknologi itu bermula daripada pergerakan elektron. Daripada CRO pergi ke LCD, liquid crystal. Daripada LCD pergi ke LED sekarang. Sekarang ni kita banyak guna LED, light emitter diode. So teknologi itu bermula daripada sini lah. Asal dia ada tiup pemanasan sini. So elektron tu dipecutkan dan dia melanggar skrin benda flow, maka kita dapat hasilkan image pada TV. Kalau tengok cerita Gramling dulu, dia guna color hitam putih saja. Sebab masa tu teknologi hanya hitam putih saja. Lepas tu barulah dia membangun, dia cari skrin benda flow yang boleh hasilkan cahaya yang berlainan warna. So dia mix sehinggalah sekarang ni kalau tengok teknologi canggih, apa saja kita boleh lihat terus melalui skrin. Itu kehebatan dia. Okay. Tiup Palamaltis tu dia ada skrin, dia ada filament. Filament ni bila dia panas dia akan hasilkan cahaya. Dia akan hasilkan cahaya. Dalam masa yang sama akan keluar elektron ke permukaan. Elektron tu boleh dipecut. Kalau elektron dipecut, dia akan hasilkan skrin yang berwarna hijau gini. Kalau elektron tu tidak dipecut, dia akan hasilkan bayang-bayang cahaya lah, cahaya daripada mentol, warna kuning lah cahaya mentol biasanya lah. Okey, kalau elektron melanggar tu dia jadi cahaya warna hijau. Bab ni dia boring sikit tapi kalau faham tak ada masalah. Okey, dan bayang-bayang tu ataupun elektron tu boleh dipesongkan juga melalui medan magnet. So ni kita tengok dulu lah. Kalau kita pergi dekat, bawa magnet pergi dekat dengan dia, bayang-bayang dia akan terpesong. Turun, naik. Tu nanti kita akan tengok macam mana kita nak pesongkan ni dalam makmal nanti insya-Allah. Okey. Jadi fokus kita sini sebenarnya, iaitu tenaga keupayaan elektrik yang dibekalkan akan berubah menjadi tenaga kinetik yang bergerak, yang menggerakkan elektron tu. Elektron tu bergerak dengan suatu hal laju kan? Suatu hal laju. So tenaga keupayaan elektrik rumus dia adalah EV. EV, E itu cas elektron. Cas elektron ni pemalar dia akan bagi dalam vaksin. Dia akan bagi. Cas elektron 1.6 / 10⁻⁹. Lepas tu beza upaya berapa volt yang kita bekalkan. Okay, jadi tenaga dia adalah cas elektron 1.6 / 10⁻⁹ darab dengan voltan yang kita bekalkan, berapa VLT. Okey. So kita tengok sini daripada tenaga keupayaan elektrik itulah dia akan bertukar menjadi tenaga kinetik. Okey. Kita tengok contoh lah mudah. Okey. Tengok sini Contoh satu dia kata rajah 5.5 menunjukkan alur elektron daripada katod. Okey. Sini pemanasan berlaku. Bila pemanasan berlaku pada logam, elektron akan keluar ke permukaan. So elektron di sini. Elektron di sini. Bila dia panas. Elektron. Dia tak gerak. Tapi bila kita sambung kepada anode ni, so elektron ni akan memecut pergi ke anode. Memecut ke
pecut di ke anode. Okey. Macam mana pemecutan tu berlaku bila kita sambung dengan suatu voltan yang tinggi. Tengok 550 volt. Tinggi tu voltan tu. 550 volt. Okey. Jadi elektron tu dipecutkan daripada tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okey kan? So soalan yang pertama dia kata berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? So rumus sebelum ni E tenaga sama dengan elektron, cas elektron darab dengan voltan lampau tinggi yang dibekalkan. So sini E dia adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Darab dengan voltan yang dibekalkan adalah 550 volt. 550 volt. So awak akan dapatlah berapa nilai dia. Tak? Nilai dia dalam joule. Sebab tenaga kan? Tenaga dalam joule. So soalan B, berapakah tenaga kinetik yang diperoleh oleh elektron? Tenaga kinetik yang diperolehi. So kita kena anggap tenaga keupayaan elektrik yang dibekalkan 100% bertukar menjadi tenaga kinetik. Jadi sini, kalau kita kira tadi ni berapa joule, inilah juga adalah jawapan kepada B. So B tu tak ada pengiraan lah. Sebab kita anggap tenaga keupayaan elektrik telah bertukar menjadi tenaga kinetik. Okey. Lepas bertukar menjadi tenaga kinetik, baru kita boleh kira hal laju sebab tenaga kinetik ni rumus dia 1/2 mV kuasa 2. Kita nak cari V. Okey, maka sini lah. So kita kira tadi EV dia ni akan dapat 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Okey. Ni juga akan menjadi tenaga kinetik mengikut prinsip keabadian tenaga. Kita anggap dia tak ada tenaga yang terbebas ke tempat lain. Terbebas ke tempat lain. Okey, lepas tu nak kira V, ambil nilai ni letak dekat EV ni. Okey. Maka M dia dah beri dah sini M. 9.11 dah 10 kuasa negatif 31. Jisim bagi elektron. So gantikan tempat ni kita akan dapat nilai dia 1.39 darab 10 kuasa 7 ms negatif 1. So hal laju yang sangat tinggi lah. Itu nak menyamai hal laju cahaya. Kan? Cara untuk mengira suatu hal laju yang dipecutkan oleh elektron yang dipecutkan. Right. Boleh faham tak? So kita punya utamanya adalah untuk mengira dia punya hal laju untuk hari ini. Elektron dipecutkan. Boleh tak? Ada dekat apa ni? Di mana tau? Tidur lah. Ada kan? Boleh slow-slow tu. Boleh slow Okey, jadi nak menambahkan kekuatan dia, awak boleh jawab soalan tugasan 1. Muka surat 176. Muka surat 176 dalam modul ni. Modul ni 176. Awak boleh cuba jawab dan hantar pada saya. Baik. Okey, kalau tak faham, kita boleh bincang sebelum kelas esok. Boleh? Boleh ni? Boleh ke? Okay. So hari ni siapa tak ada? Tadi saya tengok ada macam ramai kot sikit. Siapa tak ada hari ni? Sekarang ni ada berapa orang? Stop dulu.
Cikgu Haji tak nak slide contoh-contoh. Dia boleh saya share. Cuma share tu share online sebab tak boleh nak forward pada PDF. Nanti saya share link dia dah. Okey, jap. So sini hari ni ada 33. Betul ke 33? Tadi macam saya tengok ada 37 ya. Mungkin yang dah terleft. So yang tak ada di sini ada 33, 6 orang tak ada tak? Sekejap saya buka ni kan, kehadiran je. Sekejap. Yang tak ada siapa macam biasa, tak ada tu tau. Tak ada tu siapa? Fauzan ada Fauzan? Fauzan ada. Fauzan tak ada tau. Afiq Haziq, Afiq Ilhami, regular customer kita memang tak ada lah. Afiq Haziq, Afiq Ilhami, 2. Sabri, regular customer kot. Sabri. Zul ada Zul. Zul ada Zul. Ada ke? Zul tak ada kot. Apa lagi? 1, 2, 3, 4. Projek pun tak ada tak? Tak ada. Lain siapa lagi? Bidang makna ada tak? Bidang makna? Ada. Ada. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Adik ke? Seorang lagi. Siapa dia tak ada lagi? Nurul ada Nurul. Ada cikgu. Nurul ada. Dia tak ada Sabri tak? Ke adik? Sabri tulis dah. 1, 2, 3, 4, 5. Seorang lagi. Ini seorang lagi. Apa Zul tulis dah. Budak kurang kot tak ada. Saya tengok apa yang tak ada. Mana nak suruh tulis ni? Saya guna analis. Fatin nak cikgu. Tadi ada. Siapa ya? Fatih. Fatin. Tadi ada. Dia terkeluar. Okey, beres. So, kita ajak cuba jawab dalam soalan dalam modul dulu dah. Lepas tu kalau tak boleh kita bincang esok. Tapi boleh biasanya daun ni duduk mana? Kuat pun angin. Duduk atas motor. Patah Duk patah you. Astagfirullahaladzim. Duduk patah masa ni. Panas ceng kan? Astagfirullahaladzim. Daun dia pelik daun. Okey, baik. Baik kita jumpa esok pula. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih.
Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Ini cikgu. Sama.